penghuni syurga ni tuan pemilik ataupun tuan punya kebun, pemilik kebun. Nah, kisah ni berlaku sebelum lahirnya Nabi SAW di suatu tempat tak jauh daripada bandar Sana'a yang terletak di Yaman. Dan kisah ni diketahui oleh orang-orang di Mekah. Maka apabila mereka diuji dengan kemarau, dengan kelaparan, dengan ketiadaan makanan, maka Allah Ta'ala mengingatkan mereka. Mereka diuji sebagaimana tuan punya kebun dahulu diuji. Baik, apa ceritanya? Ini ceritanya panjang. Ceritanya daripada ayat 17 sampailah ayat 20. Sampailah ayat 32. Tapi untuk hari ini kita ambil setakat ayat 17 hingga ayat 22 sahaja. Jadi sambung tu insya-Allah esok lusa lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka itu. Mereka ni kembali kepada penduduk Mekah. Hum, dhamir hum tu ahla Mekah. Kami telah menguji mereka itu sebagaimana balawna, kami telah mengenakan ujian. Ujian ni dalam bentuk bala bencana yang besar jugalah. Sebagaimana telah kami uji, kami timpakan bencana kepada tuan puan punya kebun daripada kaum yang terdahulu. Ketika mereka itu aqsamu, mereka bersumpah. Bersumpah ni ada kaitan dengan tajuk yang kita telah bincang sebelum ni, iaitu Al-Walid Ibn Al-Mughirah yang banyak bersumpah dan suka bersumpah. Jadi dalam surah ni banyak ayat-ayat yang dikaitkan dengan qasam atau dengan halaf, yang disumpah. Ketika mereka itu bersumpah, sumpah ni dilakukan waktu malam. Dalam sumpah tu mereka menyebut mereka benar-benar la yasrimunnaha, akan memetik buah-buahan di kebun pada pagi esoknya. Musbihin merujuk kepada as-subuh, waktu subuh. Mana sumpah ni berlaku waktu malam. Tetapi wala yastasnun, ini penting kita nak bincang hari ini tentang perkataan wala yastasnun, dan mereka tidak menyebut pengecualian. Maksudnya mereka tidak sebut insya-Allah. Mereka bersumpah tapi tak sebut insya-Allah. Secara adabnya apabila kita ingin melakukan sesuatu untuk akan datang esok, lusa, minggu depan, bulan depan, sepatutnya kita menyebut insya-Allah. Sekalipun kita tak bersumpah dalam kata-kata tu. Berdasarkan ayat dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu akan lakukan esok. Esok tu tak kiralah esok, lusa, akan datang tu dikira ghadan esok. Bahawa inni fa'ilun, aku akan buat benda tu illa an yasha Allah, kecuali kita kena lapik kata-kata kita dengan sekiranya Allah Ta'ala kehendaki. Bahawa jika Allah Ta'ala menghendaki, maka berlakulah. Nanti kita akan bincang tentang menyebut insya-Allah dalam sumpah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Maka kebun mereka itu telah ditimpa ataupun didatangi. Tafa di sini mana nazala, turun ke atasnya suatu bencana yang telah menimpa dari Tuhan. Maksudnya ini Allah Ta'ala yang hantar. Ketika mereka itu naimun, sedang tidur, maknanya berlaku waktu malam. Jadi perkara ini berlaku waktu malam, bersumpah waktu malam. Bencana yang berupa api daripada langit berlaku juga waktu malam.
Fa asbahat kasarim. Lalu jadilah ia kebun itu. Fa asbahat merujuk kepada al-jannah. Al-jannah ni al-bustan, kebun. Maka fa asbahat, ini fa asbahatil jannah kasarim. Di sini apa dia, isim asbaha tu tak disebut, tapi boleh difahami kerana dia diatafkan kepada cerita yang sebelumnya. Maka jadilah kebun itu seperti gelap gelita, maknanya hangus. Maksudnya hangus kerana sudah binasa semuanya. Baik, mereka yang di rumah yang tidur tu tak sedar kebun dia dah terbakar dah malam tadi. Lalu keesokan harinya dah bangun subuh tu macam kita sekarang lah, subuh dah lepas subuh pagi begini, fatanadaw, mereka pun saling panggil memanggil waktu subuh. Maksud panggil memanggil ni saling mengejutkan satu sama lain. Menggerak aku gerakmu supaya pakak bangunlah awal pagi untuk anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Kata mereka, hendaklah kamu pergi pada pagi-pagi ini ke kebun. Urdu maknanya al-mashyu fil ghadati, berjalan pada waktu pagi. Urdu maknanya berjalan waktu pagi. Maka keluar awal pagi ke harsikum. Hars makna ke kebun, hadikah tadi, ataupun ke tempat ladang itu, sekiranya kamu orang yang sarimin, maha memetik buah-buahan. Jadi keseluruhan ayat ni tentang cerita sepenuhnya. Tak ada ayat hukum, semuanya ayat tentang cerita. Tapi dalam Quran kita kena faham, dalam Quran ada cerita, di sebalik cerita tu ada pengajaran, boleh jadi ada hukum. Yang Allah Ta'ala datangkan cerita ni adalah supaya kita berfikir, supaya kita baca, supaya kita tadabbur. Cerita dalam Quran bukan setakat cerita sebagaimana cerita penglipu lara, bukan cerita sekadar untuk suka-suka. Tapi di sebalik cerita ada i'tibar yang perlu kita ambil. Baik, kita kembali kepada ayat 17. Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka. Balawna mana imtahamna, ikhtabarna. Kami telah uji, kami telah kenakan cubaan kepada hum, yakni ahla Makkah, penduduk Makkah. Apakah ujian itu? Bil qahti wal ju', dengan kemarau dan kelaparan. Bila berlaku dan kenapa berlaku? Ujian berat ni berlaku sekitar tahun 2 ataupun tahun 3 ataupun lebih awal lagi. Sekitar tahun 2, tahun 3 Nabi memulakan dakwah di Mekah. Apabila orang-orang di Mekah begitu kuat menentang dakwah Nabi SAW, lalu dikenakan kepada mereka ujian yang berupa musim kemarau yang berat. Itu kita boleh lihat kisah kemarau yang menimpa penduduk Mekah tu dalam ayat ke-10 surah Ad-Dukhan. Yang berbunyi fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin yaghshan nasa hadza 'adzabun alim. Maka mereka menunggu hari di mana langit mendatangkan asap. Salah satu tafsiran disebut maksud dukhan di sini disebabkan kemarau yang dahsyat, maka permukaan bumi Mekah menjadi berdebu. Sehingga apabila mereka mendongak, mengangkat kepala ke langit, dilihat debu yang ataupun debu-debu pasir yang tebal. Ada tafsiran lain, ulama mengatakan dukhan di sini adalah peristiwa yang berlaku di akhir zaman, iaitu bumi akan dipenuhi dengan asap. Baik, Imam Ibn Katsir menyebut inna Quraisyan lamma abta'at 'anil Islam wasta'sat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'a 'alaihim bisinin kasini Yusuf. Orang-orang Quraisy apabila mereka itu begitu lambat ataupun susah untuk menerima seruan Islam yang Nabi sampaikan, bahkan mereka menderhakai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keraslah. Sebab ada sahabat-sahabat yang sebahagiannya diseksa oleh pemilik mereka, seperti Bilal bin Rabah yang ada pemilik dia diseksa, akhirnya dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan. Kemudian keluarga Ammar bin Yasir pun diseksa oleh tuan dia, Umayyah bin Khalaf. Lalu Nabi mendoakan supaya mereka itu dibinasakan sebagaimana kemarau yang pernah berlaku zaman Nabi Yusuf. Fa'asabahum minal jahdi wal ju'
hatta akalu al-'izam wal maitah. Wah, ini dahsyat. Sehingga mereka ditimpa dengan kesusahan yang amat sangat. Maknanya ketiadaan makanan, kemarau yang sangat meruncing, sumber air pun tak ada. Kita pun faham di Mekah tak ada sungai. Jadi kalau kemarau tu dah teruk sangat, tak ada hujan, sumber air tak ada, makanan tak ada, sehingga mereka terpaksa memakan tulang-tulang dan al-maitah, bangkai. Binatang dah mati pun terpaksa makan sebab tak ada makanan. Lalu waja'alu yarfa'una absarahum ila as-sama' fala yarawna illa ad-dukhan. Lalu mereka pun mengangkat pandangan mereka ke langit, mendongak ke langit, yang mereka nampak hanyalah asap sahaja kerana suasana kemarau yang dahsyat. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada penduduk Mekah bahawasanya mereka ni diuji sebegini atas, ataupun mereka dikenakan bencana sebegini sebagaimana dahulu, nak mengingatkan kepada mereka, sebagaimana dahulu kami telah kenakan bencana dan malapetaka ini kepada tuan-tuan punya kebun. Pemilik kebun ni sebenarnya terdiri daripada satu keluarga, adik-beradik. Itu malam tadi saya dah hantar dalam grup kita tentang intro kepada tajuk ni. Asalnya kebun ni dimiliki oleh bapa mereka. Dan bapa mereka ni seorang yang baik, yang pemurah. Tetapi setelah bapa mereka meninggal, lalu mereka berkata, kalau kita terus bersedekah dengan hasil kebun sebagaimana yang bapa arwah bapa kita lakukan, sudah tentu menyusahkan kita. Ini ada riwayat menyebut begitu. Iaitu berlaku kepada satu kabilah di kalangan Bani Saqif yang tinggal di Sana'a, memilih tanah kebun. Riwayat itu menyebut kana musliman, asalnya pemilik kebun itu adalah Muslim. Dan dia memiliki kawasan tanah kebun yang dipenuhi dengan nakhlun wa zar'un. Ada pokok kurma, pokok tanaman lain yang berhampiran dengan Sana'a. Kemudian ada satu pendapat daripada Qatadah mengatakan kebun mereka ni, bukan Mujahid, bukan Qatadah, Mujahid mengatakan kebun mereka ni adalah kebun pokok a'nab, pokok anggur. Tapi tak kisahlah sama ada pokok buah anggur ke ataupun pokok kurma, yang pentingnya mereka memiliki tanah kebun. Maka bapa mereka telah mengeluarkan hasil untuk diberikan sedekahnya kepada orang-orang fakir. Mana bapa mereka ni seorang yang pemurah. Tetapi apabila falamma mata, apabila bapa mereka meninggal dan kebun itu diwarisi oleh banuhu, anak-anak mereka, lalu anak mereka berkata, iyaluna kathirun, tanggungan kita ramai. Kita masing-masing dah dewasa, kita ada anak yang ramai, ada tanggungan keluarga yang besar. Sedangkan wal mal qalil, harta sedikit. Kalau kita nak lakukan sedekah ataupun beri sumbangan kepada fakir miskin sebagaimana yang mislu ma kana yaf'alu abuna, sebagaimana yang bapa kita dahulu lakukan, sudah tentu ini akan menyempitkan urusan kita. Maknanya hasil kebun kita sikitlah dapat sebab kita kena berkongsi dengan orang miskin. Lalu pada satu malam mereka bersumpah, sebagaimana disebut dalam ayat tu, mereka bersumpah untuk sama-sama ke kebun pagi esok, tetapi mereka tidak menyebut insya-Allah. Itu kesalahan pertama. Yang perlu kita nak highlightkan, tak sebut insya-Allah, ada dalam ayat yang berikutnya. Yang kedua, mereka ada niat. Tu umat zaman Nabi dulu bila ada niat tak baik, Allah Taala terus hukum secara terus cash. Dia tak ada tangguh-tangguh dah. Pada malam itu juga ahraqallahu jannatahum, Allah Taala membakar hangus kebun mereka. Jadi turunnya api daripada langit. Jadi kisah tuan punya kebun di Yaman ni diketahui oleh orang-orang Mekah. Sebab lokasinya taklah jauh sangat antara Mekah dengan Yaman tu, tidaklah jauh sangat. Jadi cerita mereka ni sampai kepada penduduk Mekah. Jadi bila sampai kepada mereka, untuk diingatkan kepada mereka bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa untuk menimpakan musibah ataupun malapetaka dengan apa cara sahaja, apa cara, apa bentuk. Ketika mereka itu bersumpah, baik, iz aqsamu,
dah kita bincang dalam tajuk sebenarnya. Orang zaman dahulu dia suka bersumpah. Ini hak berlaku pada tuan punya kebun, pemilik kebun di Yaman. Kita baca dalam kisah Nabi Yusuf dan adik-beradiknya, boleh buka sendiri dalam surah Yusuf. Cukup banyak ayat-ayat yang menceritakan sumpah-sumpah mereka. Jadi orang zaman dahulu suka bersumpah. Ni nak ke kebun esok hari pun bersumpah juga. Mereka akan memetiknya pada waktu pagi esok. Tetapi wala yastasnun, kita pergi kepada ayat berikutnya, iaitu walam yaqulu, mereka tidak menyebut insya-Allah. Insya-Allah ni besar sebenarnya. Peranan insya-Allah ni dalam kehidupan kita sangat besar. Tadi saya dah sebut dalam surah Al-Kahfi, Allah Taala mengingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu akan buat esok bahawa aku akan lakukannya kecuali insya-Allah. Apabila kita merasa kagum dengan sesuatu, kita menyebut masya-Allah la quwata illa billah. Masya-Allah la quwata illa billah. Maknanya ada bacaan-bacaan, zikir-zikir, doa-doa yang perlu kita baca dalam situasi tertentu. Kita bercakap, kita nak buat apa-apa esok, lusa, atau kita bersumpah, ya kita kena lapik, kita kena ta'liq. Bahasa Arab kata kena ta'liq dengan insya-Allah. Baik. Sekarang kita nak bincang insya-Allah. Dalam konteks sumpah. Adapun al-istisna'u, kalau kita belajar bahasa Arab, al-istisna' ni apa-apa kalimah pengecualian. Seperti illa, ghaira, ma'ada, ma'khala, siwa. Itu dipanggil adawatul istisna' yang digunakan dalam pengecualian. Apabila kita meletakkan illa dalam sumpah, maka sesuatu yang dibenarkan kerana telah sabit dalam hadis Nabi bahawa dia sendiri pernah menyebut insya-Allah dalam sumpahnya. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, inni wallahi. Nabi kata, inni sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, insya-Allah. Lepas wallahi terus Nabi sebut insya-Allah. Jika Allah Ta'ala kendaki, aku ni la ahlifu ala yamin, aku tidak akan bersumpah dengan suatu sumpah, lalu aku melihat yang selain sumpah itu lebih baik, illa melainkan kafartu an yamini, aku akan kifaratkan sumpahku, dan wa ataitul ladzi huwa khair, dan aku akan lakukan apa yang lebih baik. Maksudnya Nabi sebut, setiap kali kalau aku bersumpah, insya-Allah, jika aku melihat yang lain lebih baik, hak sumpah tadi itu tak jadi buat, akan dihapuskan, akan dikifaratkan. Jadi selepas dia sebut wallahi demi Allah, terus dia sebut insya-Allah. Jadi sama ada nak sebut insya-Allah di awal pun boleh atau nak ditakhirkan pun boleh. Baik. Di sisi fuqaha, ulama-ulama fiqh menyebut bahawasanya lafaz illa ataupun kalimah illa istisna dalam sumpah, dia menjadi sebab kepada orang bersumpah terlepas daripada dosa. Maksud dosa kalau dia tak dapat laksanakan sumpah dia. Bahkan wa yu'fihi, bahkan dimaafkan dia daripada melaksanakan kafarah, kifarat sumpah. Itu kita dah bincangkan. Kifarat sumpah yang disebut dalam suratul Maidah. Ayat berapa? Ayat 89 ke? Awal surah juzuk yang ke-7. Ada 3 perkara yang perlu dilakukan oleh orang yang nak menghapuskan dia punya sumpah dia. Tapi kalau seseorang tersebut insya-Allah, tiba-tiba dia tak jadi laksanakan sumpah dia, maka dia terkecuali daripada melaksanakan kafarah itu, dimaafkan. Kerana dia telah ta'liq sumpah dia dengan insya-Allah. Kalau seseorang Muslim itu bersumpah, lau aqsama Muslim ala fi'li syai' au al-kaffa an fi'li syai' wastasna, lalu faqala insya-Allah. Kalau seseorang Muslim tu bersumpah untuk buat sesuatu, ataupun dia bersumpah untuk tidak buat sesuatu, dia bersumpah dan dia sebut insya-Allah, tiba-tiba dia buat perkara itu, dia dah bersumpah untuk tidak buat tapi dia buat juga, maka dia tidak la yu'addu asiman, tak dikira berdosa
dan tidak dikira melanggar sumpah yang mewajibkan dia membayar kifarat sebab dia telah mentaklikkan sumpahnya dengan insya-Allah. Yalah, kalau seseorang tu mungkin dia kata esok sebab dah dengar kawasan tu COVID dah ramai yang positif, dia kata saya sebenarnya bercadang 2-3 hari lepas nak ke kampung tu, tapi bila dah dapat tahu semalam di kampung tu ada 8 orang dah positif COVID, tak jadi pergi. Sebelum ni dia dah sebut, dia kata dia nak pergi. Bersungguh-sungguh dia beritahu, saya ada urusan penting di kampung tu. Wallahi demi Allah saya akan pergi, tapi dia sebut insya-Allah. Dah bila berlaku macam ni, dia tak payah pergi dan dia tak perlu bayar kifarat sumpah kerana sumpahnya telah disertakan dengan insya-Allah. Itu dia punya kesannya kepada tapi kalau tak sebut insya-Allah, kita kata adakah perkara ini hanya khusus kepada umat terdahulu? Tidak. Bila kita melihat kepada apa yang berlaku sama ada umat terdahulu ataupun kita sekarang ni sebagai umat Nabi SAW, hukum ni adalah masih valid, masih sah. Dulu pernah berlaku kepada Nabi Sulaiman AS. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada satu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW beritahu, menarik cerita ni. Cerita yang agak aneh dan ganjil, tapi adalah hadis yang sahih. Nabi Sulaiman AS, dia pernah beritahu, dia kata la atufanna lailah ala tis'ina imra'ah. Dia kata pada satu malam tu saya akan bersama dengan kesemua 90 orang isteri dia. Nabi Sulaiman ada ramai isteri, 90 orang. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sebut, Nabi Sulaiman dia beritahu, dia kata dia akan bersama, maknanya melakukan persetubuhan dengan isteri bukan 2-3 orang tapi 90. Yang mana katanya kullun talidu ulaman, setiap orang tu akan melahirkan seorang anak bagi tujuan yuqatilu fi sabilillah, supaya berperang pada jalan Allah. Lalu seorang teman dia ataupun pembantu Nabi Sulaiman berkata, sahibuhu, ada perawi kata malaikat mengingatkan kepada Nabi Sulaiman, kul insya-Allah, wahai Sulaiman sebutlah insya-Allah. Dia dah bertekad malam ni. Memang Nabi Sulaiman diberi kekuatan macam ayah dia ni Nabi Daud. Nabi Daud pun ramai juga isteri dia, sampai 100 orang. Adalah hadis Nabi Sulaiman 90 disebut dalam riwayat ni. Tapi dia tak sebut insya-Allah. Fanasia, dia lupa nak sebut insya-Allah. Jadi pada malam tu bila dia bersama dengan semua isterinya, tak tahulah, kita tak boleh nak fikir tu macam mana, sebab ramai. Tetapi dalam ramai-ramai itu Rasulullah beritahu hanya seorang isteri sahaja yang melahirkan anak, itu pun cacat. Illa bisyik ulam. Maknanya tak sempurna, maknanya anak yang tidak sempurna. Lalu bila Abu Hurairah mendengar hadis ni daripada Nabi, dia kata, lau qala insya-Allah, kalaulah Nabi Sulaiman sebut insya-Allah, sudah tentu lam yahnus, dia tak dikira melanggar akan sumpah dia yang dia telah sebut. Tapi dia bersumpah untuk buat begitu, tapi dia tak sebut insya-Allah selepas bersumpah. Jadi pentingnya menyebut insya-Allah dalam percakapan kita untuk sesuatu yang kita akan lakukan. Sama ada kita nak buat esok, lusa, apa-apa kita kena sebut insya-Allah, lebih-lebih kalau kita bersumpah. Ada setengah orang salah faham, dia kata tak boleh kita main-main nak sebut insya-Allah, kita dikira berjanji dengan Allah. Insya-Allah bukan berjanji, bukan wa'dun. Insya-Allah itu salah satu adab dalam percakapan, mana kita mentaklikkan tindakan kita, perbuatan kita untuk mustakbal, untuk masa akan datang, dengan iradah, dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Jika Allah Ta'ala mengizinkan, maka perkara itu berlaku. Jika dia tak izinkan, tak berlaku. Jadi kalau kita melazimkan sebut insya-Allah, ia sesuatu yang baiklah, yang bagus. Cuma kalau kita yakin bahawa kita memang tak boleh, ni kita kena faham. Contohnya kawan kita ajak, dia kata minggu depan pergi rumah lah. Ini di luar musim COVID lah, dululah, bukan cerita sekarang ni memang tak boleh nak berjalan pergi rumah tu rumah kan ni. Ni contoh sebelum COVID ni melanda kita. Kawan kita kata pergilah rumah dia. Kita pun insya-Allah. Tapi dalam hati kita ni memang aku tak nak pergi pun.
dalam hati tu dah yakin dah, aku tak segi pun, tapi kita nak menyedapkan hati kawan kita supaya dia rasa permintaan dia tu tak dihampakan, kita pun insya-Allah. Insya-Allah pun sebut main-main, insya-Allah. Insya-Allah lah, insya-Allah. Ataupun insya-Allah tengok. Tengok kalau boleh hang pergilah. Sebenarnya kita tak nak pergi. Jadi kalau kita yakin kita tak boleh pergi, kita tak perlu sebut insya-Allah. Sebab kita tidak mahu memberikan harapan palsu kepada kawan kita, kononnya kita akan pergi. Dia pun mungkin kita akan pergilah rumah dia. Tunggu tak pergi. Jadi tak boleh gitu. Kalau kita yakin kita tak boleh memenuhi hajat seseorang, maka kita kena beritahu dengan terang-terangan, maaf saya tak boleh pergi sebab saya ada banyak urusan lain. Cukup. Jangan kita memberikan harapan palsu, kita seolah akan pergi. Lepas tu kita sebut pula insya-Allah. Tiba-tiba kita tak pergi. Ini sesuatu yang tidak patutlah berlaku dalam komunikasi kita dengan orang lain. Tapi bila kita sebut insya-Allah, ulama fiqh bincang dia mestilah cukup syarat dia. Antara syarat dia, orang yang sebut insya-Allah tu bila dia bersumpah dia tak boleh selang masa tu lama. Maksudnya bila dia sebut demi Allah begini terus insya-Allah. Macam contoh pemilik kebun ni. Iz aqsamu, mereka dah bersumpah waktu malam, tapi mereka langsung tak sebut insya-Allah, wala yastasnun. Katakanlah kita buat andai, katakanlah mereka sebut juga insya-Allah, tapi sebut mungkin pagi esok. Bersumpah waktu malam, pagi esok teringat semalam kita sumpah dah. Pagi esok nak ke kebun tu barulah sebut insya-Allah. Insya-Allah. Dah keluar lagu Mahizin pula. Pagi esok baru nak sebut insya-Allah, itu tak boleh dah. Ulama fiqh kata itu dah infisal, dia dah terpisah lama dah. Kalau dah terpisah, maka dah dianggap tidak sah. Sebab syarat dia mesti la yakunu hunaka fasil zamani bainal qasam wal istisna. Dia tidak ada tempoh masa yang terpisah. Tidak fasil zaman antara sumpah dengan istisna, dengan insya-Allah. Jika berlaku inqita', terputus bainal yamin wal istisna, maka la yasih. Maka sumpah tu tak dianggap sah untuk digabungkan dengan insya-Allah tadi. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, begitulah besarnya peranan insya-Allah. Jadi bila kita faham ayat ni, begitulah. Dalam kehidupan kita ni kita kena lazimkan apa-apa yang ucapan-ucapan, sebutan-sebutan yang membawa kepada zikir. Sama ada kita memulakan kerja dengan bismillah, bismillah, ataupun kita memuji Allah, sama ada alhamdulillah, subhanallah, ataupun kita berselawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad, ataupun kita menyebut insya-Allah. Kita jadikan itu satu yang lazim dan kebiasaan. Dia berbeza dengan orang yang tak ada ruh Islam, yang tak ada jiwa Islam, walaupun dia Muslim, tapi seolah-olah susah untuk dia menyebut alhamdulillah pun jangan sebut, insya-Allah pun dia tak sebut. Kita perhatilah, adalah orang-orang tertentu, bahkan sebahagian daripada orang-orang yang biasa muncul dalam TV, sama ada selebriti, chef selebriti apa, kadang-kadang saya perhati, dia kata cubalah resepi ini di rumah, tentu menjadi. Kita kata sebutlah insya-Allah. Dia seolah-olah yakin resepi dia ni memang berkesan untuk jadi resepi yang terbaik. Kita kata sebutlah insya-Allah. Awak cubalah kaedah masakan yang saya ajar dalam rancangan ini, dan jangan lupa sebutlah insya-Allah ataupun insya-Allah, tapi tak sebut pun insya-Allah. Mana kita faham bahawa dia ni seorang yang tak dibiasakan untuk mengingati Allah atau mengingatkan orang lain dengan kalimah-kalimah Allah, termasuk insya-Allah. Baik. Kita sambung balik kisah tuan punya kebun tadi. Implikasi daripada tidak menyebut insya-Allah, fatafa 'alaiha, lalu kebun mereka ditimpa dengan suatu bencana. Taif. Taif ni isim fa'il daripada tafa. Tafa yatufu, datanglah. Bala tu seolah-olah datang mengelilingi. Allah Ta'ala nak beritahu kebun mereka ni terbakar sepenuhnya
bukan kata bahagian tengah kebun, bukan kata bahagian tepi, bahagian hujung, habis semuanya. Maknanya kebun tu terbakar secara total, habis licin. Orang Kelantan kata habis licin tak meninggal apa satu. Tidak kata, bukannya kata terbakar bahagian tengah, ada lagi lah 1-2 pokok bahagian tepi, tak. Habis satu kebun tu memang semua sekali. Sebab api yang turun membakar kebun tadi datang daripada langit. Api macam mana tu kita tak tahulah. Sama ada dalam bentuk panahan kilat ke, ataupun api yang menyala macam api di dapur rumah kita. Dalam tafsir disebut narun ahraqatha, ada api yang membakarnya. Lalu asabatha afitah, afatun samawiyah, lalu ditimpa dengan suatu bencana dari langit. Fa asbahat kasarim, maka jadilah kebun itu hitam legam. Itu as-sarim maknanya sauda kalailil aswad al-muzlim, menjadi hitam seperti malam yang sangat gelap. Maknanya hangus semuanya. Hangus, ya. Sesuatu yang bila dah terbakar, kita hanya lihat kesan arang dan abu-abunya. Abu, ialah kalau kita lihat rumah yang terbakar, kita hanya nampak kesan-kesan yang hitam bekas terbakar. Maknanya lam yabqa minha syai', tidak ada sakih baki sedikit pun daripada kebun yang terbakar. Kita tak boleh nak fikir dengan logik. Kita kata kalau kebun tu buah-buahnya sudah masak, menunggu masa untuk dipetik, mana buah tu, mana kebun tu subur lah. Daun dia hijau, buah tu masak. Biasanya kebun yang mudah terbakar ni kalau kebun tu daun dia kering. Kering, lepas tu maknanya mudah menyala api. Tapi dengan kuasa Allah, sama ada daun itu hijau, daun itu kering, bila turun api, nyalaan tu tetap berlaku. Jadi sesuatu yang kita rasa takut di sini, ya, umat zaman dahulu apabila mereka buat salah, terus mereka dihukum. Dia berbeza dengan kita umat Nabi SAW. Allah Ta'ala tidak menyegerakan hukuman, bahkan ditangguhkan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita untuk sedar, untuk insaf, untuk bertaubat lah. Untuk seseorang itu bertaubat. Padahal kalau Allah Ta'ala mahu untuk disegerakan azab kepada orang yang bersalah, ya, dia boleh lakukan. Kita boleh lihat dalam ayat di akhir surah Fatir. Tuan-tuan boleh buka di awal surah Yasin. Sebelum surah Yasin itu surah Fatir. Ayat terakhir dalam surah Fatir. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Kalaulah Allah Ta'ala menghukum manusia dengan dosa yang mereka lakukan, dengan usaha dosa yang mereka lakukan, nescaya ma taraka ala zahriha min dabbah. Tidaklah dia tinggalkan di atas muka bumi ini seekor binatang pun yang melata. Maksudnya, apabila Allah Ta'ala turunkan azab, bencana akibat dosa manusia, semua akan mati. Manusia mati, binatang pun mati. Tetapi Allah Ta'ala tidak berbuat begitu. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi Allah Ta'ala tangguhkan azab untuk mereka hingga tempoh tertentu. Ini berbeza dengan kisah tuan punya kebun. Tidak ada takhir, tak ditangguhkan. Malam tu mereka bersumpah. Mereka tak sebut insya-Allah. Mereka dah ada niat tak mahu beri kepada fakir miskin. Terus dihukum dengan nikmat hasil kebun mereka ditarik kembali. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena sentiasa ada rasa bimbang. Apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, rezeki yang ada dengan kita, kita jangan ingat dia akan menjadi milik kita sampai bila-bila. Tidak. Allah Ta'ala dengan kuasanya dia boleh tarik kembali. Saya pun terkejut bila mendengar ada seseorang tu beritahu, wallahualam lah. Dia beritahu, dia kata anak dia ni tak tahulah, seorang penjawat awam, telah ditipu oleh scammer sehingga rugi banyak juga, puluh ribu atau lebih 100,000. Kita kata macam itulah ujian daripada Allah. Kita dalam hidup kita ni, kita sentiasa berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kepayahan akibat ditimpa dengan bala, jahdil bala, ataupun kita dirasai dengan kecelakaan, dengan apa-apa kesusahan.
wasu'il qada, dengan qada dan qadar yang buruk, ataupun wasyamatatil a'da, kegembiraan bagi pihak musuh. Kita ada orang memusuhi kita, bila kita susah dia akan tepuk tangan, sonok dengan kesusahan kita. Kita berlindung dengan Allah daripada semua itu. Salah satunya min jahdil bala, iaitu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dia berkuasa untuk menarik kembali. Jadi janganlah kita terlalu gembira dengan apa-apa yang kita miliki, harta kita, duit kita, sebab semua itu adalah milik Allah secara hakiki, kita adalah pemilik secara majazi. Sama juga dengan kisah tuan punya kebun ni. Kebun dah asalnya bukan milik mereka, milik bapa mereka. Bapa mereka dah meninggal, mereka menjadi pewaris. Tetapi mereka hanya mewarisi kebun, tetapi tidak mewarisi sifat pemurah bapa mereka. Maka Allah Ta'ala tarik kembali sebagai pengajaran. Di akhir cerita tu mereka bertaubat, ada cerita. Di akhir cerita tu mereka berdoa supaya digantikan untuk mereka dengan kebun yang lain. Baik. Kemudian fa'asbahat kassarim, kita pergi ada dua ayat lagi. Fatanadaw musbihin, iaitu fanada ba'duhum ba'dan waqtas sabahi. Maka memanggillah setengah mereka kepada setengah yang lain pada waktu subuh. Maksud memanggil, mereka adik-beradik ini saling mengejutkan satu sama lain. Bangunlah bang. Kalau Kelantan agak bobol lah tidurnya. Pukul berapa dah ni? Pukul 7.30, pukul 8 ni, bobol lah tidurnya. Ada kerja banyak lagi nak buat ni. Banyak lagi urusan nak dilakukan. Cukup-cukup dah tidur tu. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam Islam kita digalakkan untuk al-bukur fi a'malina al-yaumiyah. Kita kena buat kerja kita ni awal pagi, kena buat awal pagi. Apa-apa urusan kita yang berkatnya pada awal pagi. Nabi SAW bila baginda hantar mana-mana ekspedisi perang untuk tujuan dakwah, Nabi pesan kepada sahabat supaya bertakwa kepada Allah, dan biasanya mereka dihantar pada awal pagi. Lalu Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa ni ada dalam Sahih Muslim dan dalam beberapa kutubus sunan yang lain. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku kerana mereka berpagi-pagi. Sebab tu kita sengaja pilih waktu tadabbur kita lepas subuh. Tetapi tak tahulah lepas ni kita lepas tu ke waktu lain. Sebab waktu ni waktu yang berkat. Kena faham. Waktu berkat. Sebab tu orang tua dulu sebut, ni kadang-kadang biasa kita beli nasi lauk di Kelantan ni, banyak jual nasi lauk, beli-beli. Ada yang bangun lewat pukul 10 pagi bangun, bahagian dia dah habis dah nasi lauk untuk dia. Orang lain makan. Maka kita kata man ta'akhkhara fala nasiba lahu. Sesiapa yang lewat makan nasi tak ada gia dia. Sesiapa yang lewat bangun pagi dah tidur banyak sangat, maka fala nasiba lahu, tak ada bahagian bagi dia. Mun nak nasi lauk cari sendiri kita. Sebab kita dah beli untuk dia, orang lain dah makan. Jadi sebenarnya waktu pagi itulah waktu yang berkat. Nabi doakan khusus untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku kerana berpagi-pagi. Ada dalam hadis sahih, bukan Sahih Bukhari, dalam Sunan Tirmizi. Hadis Sunan Tirmizi, man shalla subha jama'atan, sesiapa yang salat subuh berjemaah. Kita tak dapat berjemaah di masjid, katakanlah sekarang ni sebab kita masih dalam perintah kawalan pergerakan, terikat dengan SOP yang ketat. Tak apalah, kita boleh berjemaah di rumah kalau tak boleh di masjid. Tapi Nabi bagi peluang, sesiapa yang salat berjemaah, kemudian summa qa'ada, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Tak kira lah dalam majlis ilmu, dia baca wirid maksurah, dia baca surah Al-Waqi'ah dan apa-apa doa, sehingga naik matahari, maka seolah-olah dia mendapat pahala ka'ajri hajjatin tammatin. Seolah dia mendapat pahala haji, haji dan umrah, yang sempurna. Maknanya kita mengambil keberkatan waktu awal pagi untuk kita beri sedikit masa berzikir, berdoa, baca Quran. Jika kita berpeluang buat begitulah. Dan peluang ini sangat banyak bila kita berada
di musim PKP, khususnya bagi penjawat awam macam saya ni, kita kalau ada kelas hari Ahad hingga Khamis ada kelas pun kelas secara online je, secara dalam talian. Jadi kita ada masa yang kita boleh gunakan untuk tadabbur ataupun untuk apa-apa bacaan yang boleh kita teruskan, wirid-wirid dan ayat-ayat yang kita suka untuk membacanya. Jadi kita gunakan waktu awal pagi untuk kita ambil keberkatan. Sebelum ini saya dah sebut tentang isteri Nabi Juwairiyah binti Al-Harith radhiyallahu anha, yang selepas subuh dia duduk di tempat solatnya, lalu Nabi mengajar kepada dia untuk baca satu zikir, itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Sesiapa nak baca doa tu boleh cari dalam risalah wirid-wirid maksurat tu ada dalam tu. Baik kata mereka, anirdu ala harsikum, bahawa berpagi-pagilah untuk menuju ke kebun kamu jika kamu mahu memetiknya. Iaitu ukhruju mubakkirin fi sabah ila thamari wa az-zar'i. Keluarlah awal pagi di waktu sabah, waktu pagilah. Keluar awal, mubakkir mana awal. Awal bukannya, ialah pagi ni panjang waktu pagi. Kalau pukul 10 pagi pun pagi lagi. Lepas tu bagi saya, kita nasihatkan orang-orang berniaga lah khususnya. Mungkin dia buka kedai pukul 9 pagi, pukul 10 pagi. Kita mengatakan lebih baik dia buka awal pagi. Tak tahulah sama ada kedai dia tu pelanggan pergi awal pagi ke tidak. Tapi sebenarnya apa-apa urus niaga, kerja, lebih baik awal pagi. Katakanlah dia kata kalau buka awal pagi pun tak ada orang pergi pun, mau tak ada siapa nak pergi awal pagi lagi. Sebab dia berniaga kedai runcit contohnya. Maka kita mengatakan dia boleh buka awal pagi dan sebelum sampai menunggu pelanggan dia boleh sama ada baca ayat-ayat Quran tertentu dan sebagainya. Ini biasa berlaku kalau di negara Arab, pengalaman saya negara Arab, kalau kita pergi kedai, dia orang ni tak kira waktu pagi ke tengah hari petang, bila tak ada pelanggan, mereka buka Quran baca. Dia baca taklah baca kuat macam kita, dia baca perlahan, baca. Bila ada pelanggan dia simpan, letak, lepas tu dia teruskan urus niaga dia. Maknanya masa terluang dia ketika dia bekerja tidaklah kita kata terbuang begitu saja. Mana bukanlah masa itu berlalu begitu saja, tapi diisi dengan apa yang memberi manfaat untuk dia. Hendaklah kamu keluar waktu pagi jika kamu benar-benar mahu memetiknya. In kuntum qasidina, jika kamu memang niat untuk lissirami, untuk petik. Untuk petik buah-buahan, maka kena keluar waktu pagi. Kalau di tempat kita biasanya orang bekerja di ladang getah, kebun getah. Biasa orang pekerja sebagai apa ni, orang yang bekerja sebagai penoreh getah memang dia kena keluar awal pagi. Mungkin sebelum subuh lagi. Wallahualam lah. Maknanya kena keluar awal pagi, dia tak boleh keluar lewat. Nanti belum habis lagi pokok getah yang ditoreh, matahari dah naik. Jadi sebaiknya kerja tu mesti di awal pagi. Dan waktu itulah waktu yang kita dianjurkan untuk membanyakkan tasbih. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah dengan menyebut subhanallah ketika waktu petang, wa hina tusbihun, dan ketika waktu pagi. Secara khusus Allah Ta'ala sebut waktu pagi. Waktu pagi ni waktunya sangat segar. Sebab tu kalau kita lepas subuh contohnya kita ambil peluang sekejap, mungkin sama ada kita baca wirid, baca Quran, ataupun untuk kita untuk kita jogging, untuk kita berlari keliling kampung 10 minit, kita dapat menyedut udara yang segar. Lalu kita memuji Allah, alhamdulillah kita masih boleh bernafas dan kita boleh merasai kesegaran waktu pagi yang nyaman dan damai. Waktu pagi adalah waktu yang berkat. Kenapa berkat? Kerana waktu itulah yang Allah Ta'ala sebut, yang ada disebut juga dalam hadis, malaikat ramai. Ramai sebab malaikat yang bertugas waktu malam dia akan naik ke langit, malaikat yang bertugas waktu siang dia akan turun daripada langit. Maka yata'aqabuna fikum malaikatun bin nahar wa malaikatun bil lail. Akan bersilih gantilah pada waktu itu malaikat yang bertugas semalam waktu siang. Sebagaimana kita baca tentang kelebihan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni
malam-malam ganjil di akhir 10 Ramadan. Kita tak tahu bila, tetapi dia berubah-ubah daripada satu tahun ke tahun yang lain. Dia bermula waktu maghrib dan dia berakhir waktu hampir subuh, iaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah sepanjang malam itu sehinggalah waktu naiknya fajar. Bila naik fajar, mana dah bermula waktu awal pagi, waktu subuh. Waktu subuh. Alhamdulillah kita dah berakhir dah waktu subuh, dah 7.20. Kalau ada pendengar kita yang jemaah kita yang dari Sabah, waktu Sabah sekarang ni dah walaupun mungkin sama dengan waktu Semenanjung, tapi sebenarnya dia lebih awal daripada kita sebab dia sebelah timur. Tapi yang pentingnya kita setiap hari melalui waktu subuh, dan kita gunakan waktu ini untuk kita merasai nikmat mendekatkan diri kepada Allah dengan apa cara yang kita boleh lakukan. Yang utamanya solat subuh berjemaah. Itulah sebabnya kenapa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sebut solat sunat rawatib yang Nabi jaga sungguh-sungguh. Hak lain pun Nabi jaga juga. Hak dia jaga sungguh-sungguh ialah rakaat al-fajri. Solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Sehingga Nabi sebut rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat qabliyah subuh ataupun sunat rawatib untuk subuh ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Maknanya ganjarannya sangat besar. Kalau kita dapat salat subuh berjemaah, kelebihannya apa dia? Man shalla subha jama'atan, sesiapa yang salat subuh berjemaah, fa ka'annama qama al-laila kullah, seolah-olah dia telah membangunkan ibadat sepanjang malam. Dari sudut pahalanya. Bukan bermakna kalau kita salat subuh berjemaah, jadi kita kata salat malam tak payah bangunlah, cukup dengan pahala itulah. Itu dari sudut fadilatnya. Jadi fadilat tu semua kita nak. Kita nak salat malam pun kita nak juga, kelebihannya salat subuh berjemaah pun kita nak juga. Tapi sekurang-kurangnya Nabi nak beritahu sesiapa yang tak berkesempatan salat malam, salat tahajud, dengan salat subuh berjemaah, dia telah mendapat pahala ka'annama qama al-laila kullahu, seolah-olah dia telah bangun salat sepanjang malam. Mana dia telah diberi ganjaran pahala yang besar. Apatah lagi kalau waktu tu diisi dengan membanyakkan zikir, dengan istighfar dan berdoa kepada Allah. Tapi menyedihkan, tuan punya kebun ni, mereka dah bersumpah malam tu, dah lah tak sebut insya-Allah, tak ada niat untuk beri kepada fakir miskin. Akhirnya mereka pergi dengan niat semata-mata untuk ambil hasil kebun. Ini satu perkara yang perlu sangat-sangat kita renungkan. Apa dia? Janganlah kehidupan kita setiap hari kita bangun pagi, kita fikir hanya nak bekerja. Bekerja untuk cari rezeki di dunia. So kita kena fikir apa kerja kita untuk rezeki kita di akhirat. Kalau kita sanggup bekerja bersusah payah untuk rezeki kita di dunia, ada di antara kita yang ditakdirkan tempat kerja dia jauh. Ada setengah-setengah cikgu tu, ada kawan masa belajar di Kuala Islam dulu. Bila kita sembah-sembah nak itu semula raya haji dalam Google Meet, dia kata dulu dia tempat lain, sekarang dia berpindah ke sekolah lain di Kuala Muda pula. Rumah dia di Alustar. Kata berapa jauh? Dia kata setiap hari dia terpaksa untuk satu trip perjalanan 68 km. Mana sehari dia terpaksa berulang-alik lebih daripada 130 km. Saya kata jauhnya. Betapa nikmatnya kita, tempat kediaman kita tak jauh tempat kerja kita. Tapi oleh kerana untuk meneruskan kelangsungan hidup, jauh ke dekat, kita terpaksa pergi. Sebab itu ditakdirkan tempat kerja kita jauh. Bagi orang yang tempat kerja dia jauh, dia terpaksa bawa kereta, pandu kereta 10 minit, mungkin setengah jam. Kalau untuk ke tempat kerja kita sanggup pergi walaupun jauh, kenapa untuk ke masjid kita tak boleh pergi? Maksud saya ni di luar musim PKP lah. Sekarang ni PKP memang tak boleh pergi masjid. Kalau lepas ni keadaan masjid dah dibuka, kehidupan kita kembali normal, mungkin dah lebih 90% rakyat Malaysia dah diambil vaksin. Mungkin suasana berubah, insya-Allah minggu depan pula. Tahun depan kita harap begitulah. Tahun depan, tahun 2022 kita harap
kita tidak begini lagi. Kita boleh ke masjid, kita boleh ke tempat kerja dengan itu. Tapi kita kena ingat, kalau kita sanggup ke tempat kerja yang jauh, berpuluh kilo, masanya mungkin lebih 1 jam, kenapa untuk ke masjid, salat berjemaah untuk bersama dalam majlis ilmu, kita rasa susah untuk pergi. Di sini kita kena fikir, apa usaha kita untuk akhirat kita yang selama-lamanya, berbanding dengan usaha kita untuk dunia yang tak seberapa lama. Berapa lama kita nak hidup di dunia? Kita ada masa 4 minit lagi. Berapa lama? Kalau kita umur kita dah 60, ada kita berfikir kita akan hidup 60 tahun lagi? Kita tak tahu bila kita mati. Cuma kita tahu jangka hayat kita tak lama. Kebanyakan umat akhir zaman ni, umat Nabi SAW, Nabi dah beritahu dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, a'maru ummati baina sittin wa as-sab'in. Umur umat aku ni majoritinya, kebanyakannya antara 60-70. 60-70. Sebab tu kalau kita baca kisah orang zaman dahulu, orang-orang saleh dari kalangan sahabat tabi'in, mereka tidak melebih-lebihkan tidur. Mereka tidur juga, tapi bukan bermakna tidur itu menyebabkan mereka melebih-lebihkan tidur. Sebab mereka fikir rugi tidur banyak ni. Itulah bila saya melihat ramai orang-orang kita yang mungkin berlaku pada saya juga, yang kita kurang berhemah dan kurang bijak dalam menguruskan masa. Ada di antara kita yang mungkin dalam sehari terpaksa menghabiskan masa 4 jam, 5 jam, 6 jam untuk bersama dengan mungkin mencari hiburan, menonton movie dalam YouTube ke, dalam TV ke sebagainya. Kita kata ruginya masa. Islam tidak menghalang kita berhibur. Kita boleh mendapatkan hiburan. Tapi kita kena bijak menyusun waktu dan masa kita. Jangan terlajuk. Jangan terlajuk. Kalau kita terpaksa duduk depan TV mungkin dalam sehari 3-4 jam, pastikan kita ada masa yang cukup untuk kita bersama dengan Al-Quran. Bahkan dalam doa kita minta, Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran yang maha agung ini, jadilah Quran yang hebat ini sebagai rabi', sebagai penghibur hati kami. Maknanya kita suka untuk belajar Quran, untuk mendengar Quran, untuk baca Quran. Sebagaimana kita ni bila duduk depan TV, tengok sesuatu cerita pelakon tu, pelakon yang kita minat, kita akan tengok cerita tu pada awal sampai akhir. Kalau cerita tu bersiri, ada siri 1, 2, 3, 4, kita sanggup untuk tunggu hari-hari berikutnya. Kalau penyanyi tu penyanyi pujaan kita, kita minat dia, kita suka suara dia, kita sanggup untuk mendengar nyanyiannya. Okey, itu urusan dunia. Tapi kenapa untuk urusan kita dengan Allah, kita tidak boleh peruntukkan masa yang sepatutnya supaya kita mendapat makanan rohani yang secukupnya sebagai bekal untuk kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Wallahu alam. Dah cukup 7.30. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Cikgu Nur. Ya. Peserta pertama Ustaz. Peserta pertama. Dah apa? Ustaz kata kita semaya sunat lah. Sana tadi sunat subuh ke. Kita kira mana-mana pun. Asal sunat rawatib. Tak kira lah asal sunat. Jadi ada Nabi bui kita kata, Nabi suruh lah, Nabi sarai buat kita dah sebelum bui salat tu baca apa doa lindung azab kubur Ya. Jadi nak tanya ni, dalam maya sunat tu boleh baca juga lah. Doa tadi. Doa tadi. Boleh? Ingat kau hak fardu ya. Tak boleh, tak kira solat sunat kau solat fardu boleh. Okey. Lepas tu jadi berbalik pada tu nak tanya berkaitan tu juga. Katalah kita semaja begini Ustaz, kita semaja begini. Jadi kita nak baca lah doa Nabi suruh tu, azab kubur tu. Tapi tu emailnya kita kata kita anggap tu email tu baca sebab dia wisalah cepat. Tak, wisalah dah. Jadi kita nak baca perhabis ke setakat mana boleh kita bertakut orang tu alihnya teh.
email lah modoh misalnya kita padahal kita nyonok. Padahal kita nak habis doa kita tu nak habis doa benar. Bagaimana Ustaz? Kita boleh berada ke tak ni? Okay. Tentang doa dalam solat, dia ada dua tempat yang kita digalakkan untuk baca doa tu. Ada dua tempat yang kita perlu baca doa, iaitu pertama masa kita sujud, yang kedua sebelum kita beri salam selepas tahiyat akhir. Tapi ini tengok keadaan lah. Kalau kita solat berjemaah, keutamaannya kita kena ikut imam. Sebab innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Nabi kata dijadikan imam itu untuk kamu ikut dia. Fa idza raka'a, bila dia rukuk, farakamu, kamu kena rukuk. Fa idza sajada fasjud, bila dia sujud, kamu kena sujud. Jadi nanti pula kita baca doa lah panjang dalam sujud, imam dah bangun, tak boleh lah. Tapi kalau kita solat sunat bersendirian, solat sunat malam contohnya, jadi itu terserah pada kita lah. Kalau kita nak sujud lama, nak baca doa, boleh lah. Cuma dalam sujud tak boleh baca ayat Quran. Kita hanya boleh baca doa. Baik. Sama juga selepas kita selesai baca tasyahud ataupun tahiyat akhir, Nabi pesan berlindunglah dengan Allah daripada 4 perkara. Daripada azab kubur, daripada azab neraka jahanam, daripada fitnah kehidupan dunia dan akhirat, fitnah kematian, fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Jadi katakanlah imam tu cepat sangat, tengoklah kalau kita sempat untuk baca, kita baca, tapi jangan lama sangat lah. Soal-soal sangkit orang Allah, alim tu, warungnya ada, itu biarlah, itu sangkit dia. Tapi cuma bagi kita jangan slow sangatlah. Kita baca dengan kadar yang sederhana supaya kita sempat untuk baca doa sebelum beri salam itu. Itu waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Ya, ada soalan lain? Sikit lagi Ustaz, sikit lagi. Bagaimana kalau doa tu Ustaz kata kalau dalam sujud ni, dalam sembahyang tak boleh baca ayat Quran kan? Sujud ni dia doa dia. Ya. Kan kan? Bagaimana kalau doa tu sendiri ayat Quran supaya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu atas niat kita lah, qasad kita. Ada ulama mengharuskan sebab itu tidak qasad atas kita baca Quran, tapi atas nama doa. Atas nama doa. Macam contohlah kalau dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, wanita yang dalam haid tak boleh baca Quran. Walaupun ada pandangan lain, ulama fiqh lain kata harus baca, yang tak bolehnya orang yang berjunub. Banyaklah pendapat tu banyak. Ada kata sebab orang dalam haid ni dia tak ada pilihan. Selagi tak kering darah haid, kalau dia mandi pun dia tetap dikira masih berhadas besar. Berbeza dengan orang berjunub. Orang berjunub, maka kalau dia mandi selesailah daripada situasi hadas besar dia tu. Jadi tetap hukum wanita yang haid baca Quran dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak boleh kecuali baca atas niat zikir. Niat zikir ni sebenarnya maksudnya orang tu dia dah biasa baca dah ayat tu. Ayat tu dah menjadi kebiasaan dia untuk dia baca, okey dia boleh baca. Contohnya disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kalau seorang wanita tu dia baca doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa ni adalah petikan ayat dalam surah Az-Zukhruf. Dia baca ketika naik kenderaan dan dia dalam keadaan haid. Jadi ulama mazhab fiqh dalam mazhab Syafi'i dia mengatakan boleh baca atas niat tadilah. Kalau pendapat lain yang lebih longgar, dia kata tak kisahlah sama ada haid atau tidak haid, boleh bacalah. Sama juga berhubung dengan baca doa yang diambil daripada Al-Quran. Kalau diniatkan sebagai doa, jadi harus boleh dibacalah. Tapi sebaiknya kita baca doa-doa yang maksur, yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan bocor-bocor mereka sangat-sangat malu kerana terus hancur dan kalah dalam percakapan. Terima kasih. Nak tanya, adakah sirah ta'liq tu boleh disertakan lafaz istisna seperti insya-Allah tu? Dan adakah ta'liq tu dikira terbatal jika kita letak kalimah istisna tu? Ustaz tak buka suara tu, Ustaz tak buka suara. Ustaz Badrul tak buka suara tu.
Tak perasan kat itu. Minta Ustaz Badr buka Baik, suara, Ustaz. tak dengar. Tak buka mic, tak buka mic. Ustaz tak buka mic. Ustaz mute Ustaz. Maaf. Ketika waktu hampir subuh, tak perasan pula tertekan mikrofon tadi. Waktu yang kita dilarang untuk solat selepas subuh ialah ketika waktu matahari hampir naik. Kalau seseorang tu dia nak qada solat qabliyah subuh yang dia tidak sempat lakukan, pastikan lepas subuh terus dia qada. Tapi masalah tempat kita, kalau jemaah lain tak faham, takut timbul fitnah. Dia kata ni solat sunat apa pula lepas subuh. Jadi kalau kita boleh lakukan di rumah, itu terpulang kepada kita. Satu lagi, Nabi pernah qada solat dia punya solat ba'diyah zuhur selepas asar. Kita tahu selepas asar ada hadis melarang tak boleh solat sunat. Tapi ulama mengatakan maksud larangan itu ketika waktu matahari hampir terbenam. Ketika dah dekat dengan maghrib. Ketika dekat dengan maghrib. Jadi ada hadis yang menyebut Nabi qada solat ba'diyah zuhur yang tidak sempat dia lakukan sebab ada faktor tertentu lah. Baik. Baca ayat kursi, surah-surah lazim sebelum tidur. Kalau ayat kursi tu biasa dibaca, dikira wanita tu baca sebagai niat zikir tu. Dengan syarat ayat tu biasa menjadi kelaziman dia membacanya. Jadi kalau ayat tu dia tak pernah baca, dia jarang baca lah. Contohnya dia nak baca juzuk yang ke-10, dia jarang baca surah Al-Anfal. Tiba-tiba dia nak baca atas niat zikir. Bukan begitu cara niat zikir. Niat zikir ialah seseorang yang membaca ayat-ayat yang dia biasa membacanya ketika dalam keadaan suci daripada haid. Boleh tak kita tukar dhamir dalam doa seperti Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Adakah ayat Quran macam ni? Rabbana Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Dia tengok pada keadaan. Tengok keadaan. Kalau daripada betul lah doa ni, kalau sebenarnya doa ni menceritakan, doa ni secara khusus menceritakan doa Nabi Musa dalam surah Taha ayat ni. Nabi Musa ketika disuruh untuk pergi berdakwah kepada Firaun, lalu dia berdoa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi bila kita berdoa, kita minta bukan untuk kita seorang, untuk ramai. Tapi sebenarnya kalau kita tukar dhamir tu, sebenarnya kita bukan menukar ayat Quran, dipanggil kaedah iktibas dalam ilmu balaghah, kaedah iktibas. Kita memetik ayat Quran dan dhamir itu diubah mengikut keperluan. Kecuali yang tetap tak boleh diubah adalah ayat dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita solat seorang, kita tetap baca ihdina. Kita tak boleh baca ihdinis sirah. Kalau ihdina tunjukkan kepada kami. Kami ni untuk ramai lah. Lalu kita kata, aku solat seorang ni, solat sunat seorang. Kita pun nak ubah ayat tu ihdinis, tak boleh. Ayat Quran ni tak boleh. Sebab kita ni, kita baca dalam bentuk baca tilawatul Quran. Bukan dalam bentuk doa. Ni yang soalan Puan Marsufah ni, soalan ni ini dalam bentuk doa yang di luar solat. Jadi kalau kita baca untuk ramai, boleh kita tukar dhamir. Bukan kita nak ubah ayat Quran, tapi sebab kita iktibas, kita petik ayat Quran yang dhamirnya Rabbi syrah li sadri. Kemudian bila kita baca untuk amama, kita tukar kepada Rabbana lah, bukan Rabbi. Rabbana syrah lana sudurana. Ustaz, mula tadi dah. Asalnya itu sahaja. Boleh. Sorry. Ada dua lagi. Kita dianjurkan solat sunat 4 rakaat selepas isyak. Betul, ada hadisnya. Cuma dari segi perbincangan, ulama mengatakan kemungkinan ia ada kaitan dengan solat sunat mutlak. Solat mutlak. Sebab Nabi ni dia suka kalau malam untuk buat solat sunat. Solat sunat ba'diyah lepas isyak, dia 2 rakaat saja. Itu ada dalam hadis yang disebut oleh Ibn Abbas ketika Nabi bermalam di rumah ibu saudaranya
Maimunah. Nabi ada isteri nama Maimunah, tapi dia juga ada mak saudara dia nama Maimunah. Nabi pergi ke rumah Maimunah dan dia solat lepas tu waktu Isyak itu 4 rakaat. Tapi secara khususnya apakah nama solat sunat tu? Kemungkinan solat sunat mutlak. Bacaan zikir yang Nabi ajar isterinya Juwairiyah, adakah dibaca selepas subuh sahaja atau boleh dibaca bila-bila masa? Doa tu boleh dibaca bila-bila masa, cuma doa tu menjadi kelaziman untuk dibaca pagi dan petang. Secara lazimnya pagi dan petang sebagai satu doa untuk dibaca pagi dan petang. Fadilat juga baca selepas subuh, ya. Okey, itu sahaja ya. Kau tak maaf tak? Ya Razi. Nak tanya kalau untuk penulisan dalam bahasa Rumi, kalau untuk insya-Allah ada yang berpendapat kalau macam kita eja INSYE Allah dengan IN atau SHEE Allah, ia berbeza maksud kat situ. Saya nak tanya, betul ke Ustaz? Saya berpendapat tidak. Tidak ada ambil kira yang Rumi. Yang dia ambil kira yang Jawi atau yang Arab. Yang dia ambil kira adalah yang Arab. Iaitu bila kita tulis insya'a alif nun, nun jangan disambungkan dengan syin. Itu salah. Kalau kita tulis alif nun syin alif hamzah insya-Allah kita sambung, itu berubah maknanya. Jadi cara tulisnya alif nun, nun dengan syin jangan disambung. Sebab dia bukan melibatkan soal bacaan tapi melibatkan soal tulisan, cara tulis huruf. Jadi bila tulis huruf yang dia ambil kira adalah huruf yang asal, iaitu huruf Arab lah. Alif nun syin alif hamzah atau alif lam lam ha. Adapun yang Rumi INSYE apa itu melibatkan soal penulisan, tidak melibatkan soal pembacaan. Jadi bacanya tak berubah. Jadi yang dia ambil kira secara tepat dari sudut bahasanya adalah yang menggunakan kalimah Arab, bukan yang Rumi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Cikgu ada juga. Yang tak ada dah. Ya. Kita kelebihan bangun pagi ni Ustaz ada. Ya. Jadi dia nak bangun pagi ni Ustaz, yang pertama sekali dia kena tidur awal Ustaz. Betul, setuju. Kena tidur awal. Jadi Nabi ni bukan Nabi dia boleh kali dia tidur awal. Bukan Ustaz ada hadis-hadis ke Ustaz berkenaan dengan Nabi tidur awal ni. Wallahu a'lam Ustaz. Dia ada hadis yang Nabi melarang dan ulama sebut adalah makruh. Seseorang tu berbuah-buah bersama-sama selepas waktu Isyak. Ni kadang-kadang kita, yalah kalau tak berbuah-buah zaman dulu, Nabi sebut dengan ada dalam tajuk yukrahu al-hadithu ba'dal isya, adalah makruh untuk kita bersembang-sembang lepas Isyak sebab dibimbangi kita terlewat tidur. Yalah, orang Kelantan kata dia duk buah kecek ni jadi galik. Galik-galik jadi leka, kita jadi pukul berapa? Pukul 12 dah. Jadi menyebabkan kita lewat tidur. Jadi tak disukai untuk kita lewat tidur. Itu zaman dulu betul lah. Kalau zaman sekarang tak nanti buah tu mungkin di rumah kita duk sibuk layan Facebook ke, telefon kita ke, ataupun TV ke. Jadi bila kita leka, galik orang Kelantan kata jadi galik, jadi leka, jadi tak sedar, jadi asyik dengan aktiviti kita tu menyebabkan kita lewat tidur. Jadi sebabnya kita tidur awal. Sebab bila kita tidur awal, bila badan kita mendapat tidur yang cukup, maka kita mudah untuk bangun. Selain daripada tidur awal, dia ada tip-tip lain lah untuk memudahkan kita bangun. Antaranya kita kena bacalah doa-doa Nabi ajar tu sebaiknya. Doa-doa dan ayat-ayat yang tertentu dan kita niat untuk bangun. InsyaAllah kalau kita niat, bila kita sedar kita terus bangun. Yang pentingnya kita kena ada azam untuk bangun. Ada yang suka ngopi sama, itu masalah peribadi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya, tadi Ustaz sebut kalau baca Quran dalam sujud boleh mengganggu lah. Nak tahu setakat mana dia hukum dia, batal solat ke, fadilat dia atau macam mana? Baca Quran dalam sujud dan rukuk memang dilarang secara jelas dalam hadis Nabi. Adalah hadis yang sahih. Nabi
beritahu ala inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang daripada membaca Al-Quran dalam keadaan rokok dan sujud. Adapun ketika rokok hendaklah kita mengagungkan Allah dengan membaca tasbih subhana rabbiyal azim. Cuma perbincangan ulama tentang hukum baca Quran ketika rokok dan sujud. Baca Quran bukan baca atas nama doa sebagaimana soalan Cikgu Nur tadi. Ini baca macam biasalah, baca macam kita baca ketika kita berdiri. Al-Imam As-San'ani dalam Subul Salam dia menyebut ada dua pendapat, ada ulama mengatakan makruh, ada ulama mengatakan haram. Jadi sama ada hukumnya haram, makruh, kesimpulannya kita tidak digalakkan untuk membaca Quran ketika rokok atau ketika sujud sebab dah ada tempatnya untuk baca Quran itu ketika qiyam. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi sebut afdalus salati tulul kunut. Salat yang utama adalah salat yang panjang berdiri. Kunut di sini mana qiyam. Al-kunut bukan baca kunut, bukan baca kunut macam subuh. Al-kunut maknanya al-qiyam. Salat yang utama Nabi kata salat yang kita berdiri lama. Maksud berdiri lama kita memanjangkan bacaan ayat atau surah ketika qiyam. Jadi sebab tempat untuk kita baca ayat Quran adalah ketika kita berdiri, bukan ketika rokok dan bukan ketika sujud. Wallahu a'lam. Adakah batal solat kata baca Quran dalam sujud? Atas pendapat mengatakan haram, dia kata batal lah. Atas pendapat mengatakan makruh, tapi kalau seseorang tu tak tahu, dimaafkan atas sebab dia tak tahu. Tapi itulah pentingnya kita belajar tu. Supaya kita boleh mengelak daripada melakukan perkara yang boleh menjejaskan ibadat kita. Ramai ustaz ajar baca ayat surah sekian. Baca untuk apa? Allah alam, tak tahu. Jadi setakat itu saja, insya-Allah kita sambung kembali untuk perbincangan Ashabul Jannah, Tuan punya kebun ni esok dah. Sebab kisah dia tak habis lagi tu. Dia baru pergi ke kebun, dia tak sedar lagi kebun dia dah hangus terbakar. Apakah akan berlaku apabila mereka tengok kebun mereka terbakar? Jangan lupa temu janji kita esok pada hari Ahad. Pastinya dalam program Tadabbur secara online dalam Google Meet. Mungkin dalam media-media lain. Boleh tengok juga dalam Facebook dan Instagram. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.